Bab yang ke-23. Yang ke-23, babul futya wa huwa waqifun ala zahri dabba aw ghairiha. Wa bi qala hadatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Isa ibn Talha ibn Ubaidillah an Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' bi Mina lin-nasi yas'alunahu faja'ahu rajulun faqala lam ash'ur fahalaqtu qabla an adbaha qala idbah wala haraja faja'a akharu faqala lam ash'ur fanahartu qabla an armiya qala irmi wala haraja qala fama su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraja. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari nya, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami nya bab ni adalah babnya futya. Futya ni makna pemberi fatwa. Futya, pemberi fatwa. Fatwa itu adalah fatwa sama dia. Futya dengan fatwa. Futya orang yang memberi fatwa. Fatwa adalah fatwa. Waqifun, dia duduk ala zahri dabba, dia duduk atasnya belakang binatang. Dabah ni biasanya unta. Au ghairiha, ataupun selain pada unta. Masa tu dia tengah memberi fatwa. Fatwa ni maksudnya ada soalan orang tanya dia jawab. Itu dia panggil futya, memberi fatwa. Ataupun dengan maksud menjawab soalan kemusykilan orang tanya. Maka tu dia panggil jawapan yang dijawab oleh dia tu dipanggil fatwa. Itu fatwa adalah jawapan kepada soalan orang yang bertanya, orang yang minta fatwa. Dia panggil mustafti, orang yang minta fatwa. Orang yang memberi fatwa dia panggil mufti, orang yang memberi fatwa. Mufti, orang yang memberi fatwa. Mustafti, orang yang meminta fatwa. Jadi futya situ adalah mufti, menjawab soalan daripada mustafti, orang yang minta fatwa. Dia jawab tu berada di atas belakangnya binatang. Boleh. Mana bolehnya mengajar duduk atas binatang, boleh. Mengajar atas unta, mengajar atas kereta, boleh. Dah gitu boleh. Maka lebih-lebih lagi lah mengajar tu duduk atas kursi. Orang yang mengajar duduk atas kursi, mengajar sambil duduk atas kursi, boleh. Itu mana dia? Duduk atas kuda, duduk atas unta boleh. Maka duduk atas kursi lagi dah boleh. Dia panggil sabilil aula, mana jalan yang lebih utama lagi. Mana kalau duduk atas kursi, waktu lebih utama lagi. Sebab tak perlu siapa-siapa pegang dah. Sebab kursi sudah ada dah tiang dia. Kursi ada 4 tiang dah. Mana kita boleh duduk pun, kita boleh berehat dah kaki. Kalau duduk atas unta, unta tu kena ada satu orang pegang tu. Pegang tali unta tu. Takut-takut unta tu nak pergi. Dan unta biasa binatang dia ada untuk duduk dia. Maka ni dia panggil ala sabilil aula, lebih utama lagi. Kalau duduk atas kursi, maka lebih utama lagi.
Wa bihi qala hadatsana, dengan sana yang sampai kepada Al-Bukhari berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Ismail. Ismail sini Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais ini adalah anak saudaranya Imam Malik. Anak saudara kepada Imam Malik. Qala, dia berkatanya haddatsani, telah menceritakan kepada aku Malik. Ya, Malik ni sesuai lah. Malik ke Imam Malik. Pok saudara dia. Dia belajar ilmu daripada pok saudara dia. Ani Ibn Syihab, daripada Ibn Syihab. Ibn Syihab banyak dah kita jumpa, itu Az-Zuhri. An Isa ibn Talha ibn Ubaidillah, daripada Isa bin Talha bin Ubaidillah. Dia tabi'in. An Abdullah ibn Amr ibn al-As, daripada Abdullah bin Amr bin al-As, sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa, pernah ia duduk berhentinya fi hajatil wada', masa haji wada'. Haji wada', haji selamat tinggal. Haji dipanggil haji selamat tinggal, mana haji hak hari haji itulah hak akhir sekali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Nabi pergi haji sekali ya, dipanggil haji wada' lah. Bimina, di kawasan Mina. Mana Nabi berwukuf situ, berwukuf di Mina. Linnas, untuk agama. Yas'alunahu, di mana orang agama ni tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun, lalu datangnya satu orang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkatanya orang itu, lam ash'uru, aku tak teringat, aku tak sedarnya. Tak teringat dah sini, tak teringat. Fa'alatu, aku dicukurnya kepala. Qabla an adbah, sebelum daripada aku sembelih, sepatutnya sembelih dulu, tapi dicukur kepala dulu. Macam mana hukum? Ni orang haji ni dah. Mana hukum bagi orang haji? Kemudiannya Nabi SAW berkatanya, idbah, sembelihlah. Wala haraja, tidak ada salah apa, tak ada tanggung dosa apa. Faja'a akhar, maka datangnya satu orang lagi pula. Faqala, lalu orang itu berkata, lam ashur, aku tak sedarnya. Fanahartu, aku pergi sebelahnya. Qabla an armiya, sebelum daripada aku melontarnya. Sepatut melontar dulu, tapi dia pergi sebelah dulu. Lepas tu kalau bila hari di Mina ni, sini hari yang ke-10 ni. Hari dimaksudkan Mina hak ni bukan Mina ketika ayam tasyrik. Hari ke-11, 12, 13 bukan maksud tu. Sebab di Mina ni kita pergi hari ke-8 apa kita kira hari Tarwiyah tu. Lepas tu 9 kita pergi Arafah, Muzdalifah. Sebab pada tu siang hari Arafah, malam Muzdalifah. Lepas tu 10 kita pergi ke Mina balik. Selepas pergi ke Mina, di Mina tu kita raya lah hari tu. Hari raya tu kita pergi melontar dulu. Lepas melontar kita sembelih. Baru sembelih. Apa sembelih tu tak apalah. Lepas sudah tu qabla an armiya, qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irmi, lontarlah, wala haraja, tak ada salah apa. Tak ada tanggung kesalahan apa, tak ada tanggung dosa apa, tak perlu bayar dam, tak perlu apa-apa. Sebab hari ini diberi banyak pilihan. Qala, kata dia perawi kata, fama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai', dan tidaklah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu pun qudima, yang silapnya situ silap didahulukan, wala ukhira, ataupun masalah itu di perbuatan itu dilambatkan, diletak akhirnya perbuatan itu, illa qala, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al, buatlah perkara itu, wala haraja, tidak ada salah apa-apa. Sebab sini diberi pilihan kita melontar, lepas melontar
menyembelih sebelah kita pun tawaf ifadah. Tawaf ifadah, lepas tawaf ifadah kita pun cukur lah. Lepas tawaf tu kita cukur kepala, ataupun kita cukur dulu, lepas cukur kita tawaf. Tapi yang sedapnya kita tawaf dulu, lepas tawaf kita cukur kepala. Kalau kita tak sa'i, kita sa'i dulu. Selepas kita sa'i, kita cukur kepala. Maka cukur kepala tu kita sudah tahallul haji dah lah. Sudah tahallul haji. Cuma tahallul pertama baru. Kena melontar pula hak hari ke-11, 12, 13. Melontar hak 11, 12, 13 tu barulah jadi tahallul semua sekali. Tahallul dia tu ada dua peringkat. Satu tahallul untuk semua sekali, melainkan jima' dengan isteri. Tahallul kedua baru boleh hak jima' dengan isteri. Habis itu. Jadi sininya bagi siapa yang mengerjakan haji, jika dia pergi di Mina, sebenarnya satu sunnah. Bila kita pergi di Mina ni, kita pergi menanya fatwa ataupun kepada orang-orang sesama orang kita, orang tu tak tahu, maka kita menyampaikan fatwa kepada dia, menyampaikan ilmu kepada dia. Di Mina ni sebenarnya ni tempat penyebaran ilmu. Sebab sini juga kalau kita tak sebar ilmu sini, akan tersebarnya ilmu yang tak betul. Saya pernah dengar masa di Mina itu, penyebaran ilmu yang dia kata situ, kita selepas pada ni dia kata selepas pada buat haji ni kita kena pergi, kita menuju ke Madinah. Lepas pergi kepada Madinah tu, tujuan kita nak pergi Madinah tu, kita nak minta doa kepada Nabi. Minta doa dengan Nabi. Jadi minta syafaat dengan Nabi. Dia kata nak minta syafaat dengan Nabi di Mina, dia kata hak ziarah tu tak boleh pergi. Hak ni sama-sama geng dia ni. Saya dengar ni orang mana? Orang Kedah dia tu lah, orang Kedah. Ya adalah jemaah haji dia tu, mutawih dia tu. Mutawih dia tu yang ajar. Kita tengok guru dia pun pelik ke apa, pelik lah, apa pelik macam tarikat gitu. Dia ajar apa? Dia ajar kalau kita pergi sana, di Madinah, dia kata kita kena minta syafaat Nabi di Madinah. Minta doa dengan Nabi. Saya dengar gitu, saya pun tunggu di depan kemah. Jadi ada pengikut dia tu 2-3 orang tu duduk, mari duduk sekali kita pun ajar dia tentang tauhid. Kata janganlah kita merugi ke pahala haji ni haji mabrur ni, Allah Taala balas dengan syurga. Allah Taala balas dia syurga. Janganlah kita rosakkan haji kita ni semata-mata kita pergi buat syirik pula di Madinah. Sebab kebanyakan orang Melayu kita ni buat syiriknya di Madinah. Mula-mula dia buat haji, lepas dia buat haji, lepas pada buat haji tu dia buat syirik. Dia buat syirik mana? Balik dengan buat syirik. Balik tak ada kesudahan dia, balik dengan buat syirik. Jadi rosak haji dia dengan korban dia dah lah kena orang tua, orang miskin apa kan. Nak boleh kumpul duit 10,000 tu nak pergi haji pakai bayar payah. Duduk sana buat syirik pada Allah Taala. Sebab itulah sekarang ni dia larang siapa dia pergi haji, melainkan orang reti tentang tauhid. Janganlah kita pergi haji tu dengan habis duit, lepas tu sia-sia. Mungkin boleh pahala, boleh dosa. Tu berat. Jadi di Mina ni kita kena ajar tauhid, kita kena tolong-menolong sesama orang Islam situ. Lebih-lebih lagi orang Melayu pula. Kita cari orang Melayu. Orang Melayu ni biasa dia malas nak dengar ceramah-ceramah daripada orang Arab, dia tak mau dengar. Jadi kita ajar dia. Jumpa dengan dia, kita ajar. Saya jumpa dengan orang Bangladesh. Begitu juga sama orang Bangladesh. Saya cakap Urdu dengan dia. Saya kata tak boleh. Kata kita nak pergi kubur Nabi, kita nak minta syafaat Nabi. Kita minta syafaat dengan Allah Ta'ala. Kenapa lagi kita sekarang ni duk buat apa ni? Kita duk buat ni semua sekarang ni semata-mata Allah. Kenapa kita melontar? Kerana Allah. Kerja apa kita ni? Mari jauh-jauh nak lontar batu 7 bukti ni. Kerja apa kita ni? Mari jauh-jauh nak ambil batu, habis tu lontar. Esok buat pula. Kerja apa?
Kenapa? Kerana Allah Ta'ala. Apa kita kena tawaf, kena sa'i yang semua kerana Allah Ta'ala. Jadi semua kali ini kerana Allah Ta'ala. Jadi kita sekarang ni kenapa pakai ihram? Kerana Allah. Kita tak boleh nak pakai jubah ke apa, tak boleh pakai. Orang lelaki lah, tak boleh pakai jubah apa dia, kena pakai ihram. Orang perempuan apa dia boleh pakai semua, jangan pakai apa riah ya. Pakai jubah ke apa tak apa. Orang perempuan. Tapi kalau orang lelaki tak pakai jubah apa, dia pakai ihram. Semua orang kaya ke miskin pakai ihram. Orang lelaki. Dia semua orang pun kena menotah. Mesti kena menotah. Mesti kena sa'i. Mesti kena tawaf. Dan kita kena lepak di Muzdalifah. Malam itu kita kena lepak. Jadi mak lepak, kita boleh lepak di Muzdalifah. Mana Muzdalifah adalah tempat lepak malam. Buat apa ni Muzdalifah? Lepak. Lepak sambil sambil ingat akan nikmat Allah Ta'ala di Muzdalifah. Di Muzdalifah ni kira-kira solat subuh ya. Di Muzdalifah ni tak ada buat amalan khusus, tak ada. Dalam tak sampai. Tak ada amalan khusus. Di Muzdalifah ni kita solat situ pun kita solat jamak. Kita sampai situ biasanya dalam Isyak. Waktu Isyak. Kalau kita sampai Isyak situ, kita solat jamak. Maghrib Isyak. Selepas pada tu kita tunggu sampai subuh. Solat subuh. Solat subuh berjemaah. Lepas kita solat subuh, kita pun beredar pergi ke Mina. Beredar pergi ke Mina. Jadi kerja apa kita nak lepak situ? Lepak situ Muzdalifah lepak. Begitu juga di Arafah. Di Arafah ni kita duduk juga, wukuf maknanya lepak situ. Dipanggil wukuf kalau kita tidur situ pun dipanggil wukuf. Kalau kita duduk atas kursi situ pun dipanggil wukuf. Kalau kita duduk bersela nendik pun dipanggil wukuf juga. Kalau kita duduk berdiri berhenti situ pun dipanggil wukuf. Semua tu istilah pada wukuf apa. Jadi kira-kira kita lepak ke diri kita situ. Cuma kelebihan hari Arafah tu doa mustajab. Kita doa minta pada Allah Ta'ala. Dan sebaik-baik doanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Kita baca doa tu. Dia tu ibu kepada segala jenis doa. Tak perlulah kita kata ya Allah terima jodoh aku. Nak kata nak gani nak raya nak apa semua tu tak perlu ayat. Bila kita hanya menyebut la ilaha illallah tu sebagai ganti kepada semua jenis doa dah. Tapi ramai orang tak sibuk benda tu, dia pergi ke Jabal Rahmah. Dia pergi ke Jabal Rahmah tu kan dia tulis nama situ. Dia tulis nama situ, tulis nama. Suami isteri dah tu. Suami isteri dah. So kekal kan. Kasih saya. Tulis nama. Apa dah situ. Kita main jual-jual lah ceritanya, main jual. Main masak-masak situ. Jadi dia tulis. Lepas tulis nama situ, tulis nama sini. Kira akan kekal hubungan suami isteri kita. Ya selama ni kita tak yakin hubungan suami isteri kita kan. Yang ni maknanya amalan tu bukan mari daripada Nabi pun. Jabal Rahmah kita tulis situ tu. Jadi orang yang duduk di Arafah ni puas duduk saja, dia buat benda bid'ah, jadi duduk situ. Jadi buat benda bid'ah. Jadi amalan yang sebenarnya kita duduk situ, kita kira-kiranya melepak dan sambil berdoa minta Allah Ta'ala. Duduk relax, zikir pada Allah Ta'ala, berdoa minta pada Allah Ta'ala. Masa tu kalau kita kurang baca Quran, bacalah Quran gitu. Baca Quran, bawa Quran, baca Quran. Jangan duduk sibuk-sibuk dan duduk atas bukit. Amal duduk sibuk-sibuk lagi duduk atas bukit. Wukuf di Arafah, di mana saja kita berwukuf dipanggil wukuf di Arafah. Atas jalan sekalipun dipanggil wukuf di Arafah. Jadi kita duduk di maktab masing-masing dah. Duduk di maktab lah. Kemah, ada kuasa kemah apa semua. Kalau orang tua tak boleh kena panah, duduk dalam kemah. Dan dia situ ada pokok, duduk bawah pokok. Rasa panah. Jadi hijau kita ni duduk situ atas rasa kerana Allah Ta'ala perintahkan kita suruh wukuf di Arafah. Jadi semua banyak dah kita buat benda-benda tauhid saja di Arafah tu. Ketika kita buat haji tu. Jadi jangan kita rosakkan tauhid yang kita dah buat, ada sebut labbaik Allah, aku menyahut seruan engkau ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, 2 kali ulang tu. Aku menyahut seruan engkau 2 kali dan 2 kali lagi aku menyahut seruan engkau ya Allah.
Mana nak kukuhkan lagi kita nak menyahut suruh Allah Ta'ala. Tujuan kita pergi haji, itulah tujuan. Labbaika la syarika laka labbaik. Aku menyahut suruh engkau nya labbaik dua kali. Suruh engkau nya la syarika lak, tidak ada sebarang sekutunya buat engkau. Tu kita duk sebut. Labbaik, lepas tu siap kita sahut lagi. Aku sahut dah seruan engkau. Mana yang tauhid tidak mensyirikkan engkau ni, aku sudah menyahut seruan tidak mensyirikkan engkau. Tiba-tiba kita pergi Madinah, tu buat syirik ke Allah Ta'ala. Tu rosak. Rosak tu jadi rosak situ. Maka sebab itulah bila kita nak pergi haji, kena ingat mana, nak pergi haji kena betul akidah. Sampai sekarang kalau tak tahu akidah, kita kena betul akidah. Kita kena belajar Al-Quran, kita kena belajar hadisnya, supaya kita memahami. Kalau hadis, kita memahami cara sunnah macam mana. Dalam Al-Quran, biar kita memahami cara yang betul tauhid macam mana. Tauhid saja sunnah tak buat, tak boleh juga. Kita kena buat sunnah, mana menafikan bid'ah. Kita tak buat syirik, mana kita buat tauhid. Buat tauhid dah tapi buat bid'ah. Buat apa orang gitu? Tauhid lagi sunnah. Amalan kita tu sunnah sesuai dengan hadis Nabi. Maka bila kita dua ni, maka jadilah sempurna amal kita. Bukan main tafsir saja, akidah saja. Amalan betul tak? Amalan tak betul. Amalan tak betul tak ada apa. Amalan tak betul. Maka sebab tu kalau nak pergi Mekah, nak pergi buat haji, kena betul-betul faham oleh. Dia sebenarnya dia ada ahli fatwa dia. Ahli fatwa dia dekat masjid. Dia memberi fatwa. Kat orang kita bila nak faham pasal lain, pasal Arab Tapi situ ada soalan-soalan yang orang tanya. Dan biasa pun di Masjidil Haram dia akan jawab soalan. Dia akan beri fatwa. Contohnya fatwa yang masyhur ketika di Masjidil Haram, jangan lintas depan orang, jangan solat di belakang perempuan. Tu antara fatwa-fatwa. Sebab ramai orang ni kadang-kadang perempuan ni dia solat ikut dia. Ataupun orang yang jantan tu, orang lelaki tu pergi solat, cari di tempat orang perempuan. Pada kerana bini dia duduk situ. Pepe nangis duduk situ dia. Jadi bila dia duduk situ, kuasa orang perempuan, dia akan jadi dia solat belakang perempuan. Dia fatwa sana, sambil dia solat belakang perempuan secara sengaja ini tak sah solat dia. Tak sah solat dia. Walaupun di Masjidil Haram. Kan di Masjidil Haram kan dia ada babun nisa, ada pintu perempuan. Situ tempat perempuan situ. Walaupun di depan kuasa tempat tawaf tempat tawaf pun ada satu lingkungan. Lingkungan situ pun tempat perempuan saja situ. Kalau ada tak ada luar lagi, di belakang tu banyak lagi tempat perempuan ada. Mesti ada, setiap lorong tu ada tempat perempuan, mesti ada tempat perempuan. Sebab tempat perempuan sudah disedia dah. Sudah disedia. Tapi orang kita sebab dia ni terti dia pergi solat di kuasa orang lelaki. Orang lelaki pergi solat di kuasa perempuan. Dia payah, padahal bila nak jumpa esok, nak jumpa lepas pada solat tu mesej je lah. Bukan mahal beli SIM card tu, beli SIM card, lepas beli SIM card beli kredit. Beli kredit tu mesej lah. Orang lagi pun gerti dah Inggeris. Bukan Inggeris ke apa. Mesej lah kata. Mesej kata nak keluar pintu mana-mana. Bukan payah. Jadi tu antara tempat-tempat yang biasa diberi fatwa. Begitu juga di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pun tempat untuk beri fatwa. Jadi kalau kita duduk sibuk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, kita kena cari tempat alim majlis agama dia lah. Kita duduk situ, tengok ustaz-ustaz dia, duduk ajar situ, syekh-syekh dia tu, kita cuba. Kalau ada orang Melayu tu, minta tolong terjemah soalan apa, jawapan apa. Sebab kadang-kadang isu-isu semasa tu banyak dia fatwa. Ini mana kelebihan kadang-kadang ilmu ni kita dapat melalui jalan fatwa, dengan jalan soalan. Tapi semata-mata soalan tak boleh. Kita dapat ilmu hanya melalui soalan saja tak cukup. Tetapi dapat sempurnakan ilmu kita dengan cara menanya soalan. Gitu. Belajar dah. Tapi ada lagi kekeliruan, kita pun tanya soalan. Tanya soalan barulah jadi pelengkap kepada ilmu kita. Kita nak jadi alim ni bukan dengan cara bertanya banyak. Kita kena belajar banyak. Belajar banyak baru kita jadi alim. Tapi nak melengkapkan lagi kena ada soalan. Soalan itulah melengkapkan laginya ilmu kita. Maka sini bab yang nak ajar tentang bertanya soalan, orang itu memberi jawapan. Lepas tu berada di tempat-tempat tertentu yang adanya
Ada majlis-majlis tertentu yang diadakan semata-mata untuk menjawab soalan. Habis itu ya, bab man ajabal futya bi isyaratil yad wal ra's. Bab sini nak terang seorang yang menjawab fatwa dengan isyarat tangan ataupun kepala. Isyarat tangan ataupun kepala. Maknanya tak semestinya fatwa ni kena jawab soalan dengan lidah. Kadang-kadang kita jawab dengan tangan pun cukup. Tangan pun cukup kan. Jadi mudahlah, kadang-kadang dengan tangan saja pun orang boleh faham dah. Dengan kepala pun orang boleh faham dah. Soalan-soalan kata molek mana bagus. Ada kira bagus dah tu kan. Kata bagus kita atau molek mana ada dengan jari-jari ke ada isyarat-isyarat. Mana isyarat pun sudah dikira boleh ilmu dah dengan cara isyarat itu. Sebab isyarat ni sebenarnya cara kita boleh ilmu rikah yang kita boleh ilmu. Rikah yang kita boleh ilmu, tapi ilmu yang kita boleh tu banyak. Sebab kita nak tahu jawapan ya ke tidak ya. Kadang-kadang ya ke tidak? Anggap ya. Ngelak dah. Mana kita jawab, kita nak tahu tu ya. Sebab bila jawab ya tu kita boleh tahu banyaklah jawapan. Sebab kita tahu dah banyak perkara, tapi kita keliru antara dua khilafiat. Ni khilafiat mana, hak ni dia kata boleh, hak ni kata tak boleh. Maka kita nak tahu rumusnya daripada satu orang ustaz. Maka kita pun tanya soalan. Maka daripada satu soalan itu kita boleh buat rumusnya. Yang ni sesuai dengan dia. Dia anggap yang ni kok. Dia gali mana yang ni. Maka dari situlah kita pun makin fahamnya ilmu, kerana kita dapat ilmu, dapat kefahaman itu dengan anggap saja. Anggap saja kita boleh faham banyak ilmu. Macam-macam lagi cara Allah Taala nak bagi satu orang itu dapat ilmu ya. Wa bi qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Wahib qala hadatsana Ayyub an Ikrimah an Ibn Shihab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila fi hajatihi fa qala dhabahtu qabla an armiya qala fa awma bi yadihi qala wala haraja wa qala halaqtu qabla an adbaha fa awma bi yadihi wala haraja. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, nya berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami nya Musa bin Ismail At-Tabuzaki ataupun Al-Basri. At-Tabuzaki Al-Basri, Musa bin Ismail. Qala, dia berkatanya haddatsana Wahid, telah menceritakan kepada kami Wahid sini bin Khalid Al-Bahili, Al-Basri juga. Qala, dia berkatanya haddatsana Ayyub, telah menceritakan kepada kami nya Ayyub sini Ayyub As-Sakhtiyani. An Ikrimah, daripada Ikrimah sini maulanya Ibn Abbas, maula kepada Ibn Abbas, mana bekas hamba sahayanya Ibn Abbas. An Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas, bekas tuan dia. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya fi hajjatihi, masa ketika dia mengerjakan haji. Faqala, berkatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tu tanya. Faqala itu bukan Nabi. Faqala tu orang tu bertanya, tabahatu qabla an armiya, aku sebelum daripada aku melontar, macam mana hukum? Qala, katanya Nabi. Qala sini bahasa Arab qala yaqulu juga. Qala yaqulu sebenarnya ada satu lagi makna dengan makna isyarat. Qala tak semestinya dengan makna berkata. Qala juga dengan makna memberi isyarat. Jadi qala sini memberi isyarat.
Qala fa'auma'a biyadihi, lalu dia memberi isyaratnya dengan tangan dia. Qala, itu isyarat dia tu menyebutnya, yang memberi maksudnya wala haraja, itu tidak ada salah dosa. Wa qala halaqtu, dan ada orang yang bertanya, halaqtu, aku cukup kepala qabla an adbah, sebelum daripada aku sembelihnya korban, sembelih dam ni. Fa'auma'a biyadihi, lalu Nabi SAW memberi isyarat dengan tangan dia, wala haraja, itu maksudnya tidak ada salah. Jadi jawapan Nabi itu jawab dengan mana? Tak apa. Kau macam mana? Gitulah syarat-syarat. Isyarat-isyarat yang Nabi SAW buat. Jadi kalau orang tanya dari WhatsApp ni, saya ada buat gitu, cukup dah lah. Cukup dah. Buat gini kah? Okey. Kalau keling dia dia tight dah. Keling kepala tu tight dah. बहुत मजा है, बहुत मजा है. ये वास्ते yang gitu, yang muka-muka lah. Dia kira hebat sebenarnya tu, molek tu. Dia buat gini ni. Dia Pakistan dia tak lewat gini. Sebab gini maknanya liwat. Ini dengan mana? Kita kutuk satu orang dengan ni. Jadi dia tak ada istilah ni. Dia istilah ni. Istilah ni bagus dia. Istilah dia bagus. Lepas tu kita kalau nak, kadang-kadang kita yang gini kan, kita buat gini kan, kita angkat tangan kita kan. Orang bagi saya tak boleh kita angkat ni, yang angkat tangan gini je marah kita. Makin nampak free lah kalau setengah orang. Gini ni maknanya laknat. Dia kira angkat tangan ni laknat. Dia tak boleh lah, tak boleh kita, tak boleh angkat tangan. Yang kita buat angkat tangan gitu. Ada setengah-setengah tepat. Gitu. Macam orang kita lah, orang tunjuk gini, orang gini mana bagus kan, tapi setengah tepat kita buat. Maka tengok atas keadaan lah. Jadi boleh juga kita jawab soalan fatwa ni. Orang tanya tu jawab serikah mungkin, boleh. Sebab tu orang tu kadang-kadang dia kena faham jugalah. Kalau bila kita tanya soalan panjang lebar, kadang-kadang panjang sangat soalan ni, jawab dia sikit je. Pada grup gini saja. Betul kan? Mulai ke adik ni? Mulai. Buku ni mulai kali buku gini. Kita jari gitu. Okey dah. Mana kadang-kadang tak semestinya kita jawab, oh ya tu ya betul lah tu okey, tak perlu jawab gitu. Tak perlu skema betul kita nak jawab. Kita jawab sekadar jawab ya ke, na'am ke, na'am kalau reti bahasa Arab, na'am. Ataupun sebagainya, cara kita nak memberi jawapan kata boleh. Kalau tak boleh, kita tunjuk isyarat kata tak boleh. Maka jawab dengan cara gini pun sunnah. Tu nak kata. Agama kita nampak ni sunnah. Cara jawab dengan isyarat pun sunnah. Bukan kata mana ustaz tu jawab akak jari saja. Dengan isyarat sunnah. Jawab dengan isyarat sunnah. Apa nak kat congek jari. Mana apa. Dan jawab kita tanya soalan kita main serius lah. Kata. Kalau serius so mari jumpa lah. Kan. Jadi kalau tak biasa gitu WhatsApp gitu kan. Kat jari pun cukup dah lah. Pun nak jawab soalan. Ataupun kita jawab ya. Ya cukup dah. Barangkali untuk supaya ya. Macam kita beli kedai. Kita tak ada lah kata beli kedai. Saya beli cik. Waktu kata saya jual cik. Begitu kena pula mesin kita nak kan mesin kita beli mesin guna mesin tu. Saya beli cik. Lepas tu beli, lepas tu dah jual. Tak terjual mana. Sebab apa tak jual? Tak ada akak jual beli. Tu kata kita kata-kata betul sangat ni tak boleh ke? Sebab cara isyarat bercukup dah. Kita nak beli, dia tengok dah kita ambil gula ni. Nak beli gula lah. Nak beli apa lah? Kita ambil gula ni. Berapa ni? RM5 kau berapa? RM5. Lepas selesai, jual dah. Beli dah. Dia kena gitu. Dia nak kena siap salai lagi.
kalau nak jual kambing tu, ambil tali. Gerak dulu, belakang kambing tu gerak dulu. Kambing tu kena bergerak dulu baru sahnya jual beli. Dan kita bagi dah, ni kambing ni ambil lah 500. Pih lah. Kita ambil bagi lah kambing kita. Ambil bagi orang tu. Gitu je lah jual beli je. Jadi nak katanya mudah. Jangan kita buat macam nak akad nikah. Kita ramai ni kita buat ni macam nak akad nikah. Macam nak akad nikah. Nak cari akad nikah. Semua benda dah buat sepuluh akad nikah. Kita nak beli coklat sebutir pun nak beli sepuluh akad nikah. Beli coklat sebutir dengan harga sekian. Ya, saya terima. Ya, saya terima tu main coklat sebutir. Oh, tu lah situ. Maknanya kita kena mana tak boleh lah sampai tu. Maknanya ilmu ni dengan isyarat pun boleh ilmu dah. Orang tu bawa dengan coklat ke bawa dengan gula ke apa ke nak beli ni kan. Kira beli dah tu nak panggil apa lagi. Jadi bagi siap dia bagi duit lagi lah sahnya dia tu nak beli. Kalau dia nak beli tak kira dia nak ambil barang saja mesti dia bayar. Dia ambil barang dia tak di kaunter WPT kita, duit kita. Kita pun ambil. Tak ada, selesai dah jual beli. Ibu boleh plastik bagi ke dia pun ambil bagi. Tak ada lah perlu kata saya jual dah gitu dah. Tak perlu gitu. Sebab cara kita. Sebab tu sama ya, nikah sama ya. Sebab tu kalau orang nikah tu orang yang bisu ya. Orang bisu yang angguk ya. Orang bisu dia dengar. Ataupun dia tak dengar, kita kena beri syarat lah kepada dia. Ni, wow, beres. Ya dah. Angguk tu sah lah. Orang nak suruh dia bercakap, bila dia nak bercakap? Dia tak boleh cakap dah. Situ lah dia. Tak nak jawab ya dah. Tak boleh nikah dia. Sebab tu lah bila hal-hal gitu kita boleh kiyah pula. Sebab tu ada lebat nikah pun sebenarnya orang kita buat payah pun ni. Sebut nikah kena sebut nikah. Nikah dia kena punya hal tu mana. Nikah dia kena sebut hal mana. Saya terima nikahnya. Dia kena sebut itu. Kalau tahu bunyi nikahnya tu ada. Orang Kelantan kalau nyonya tu buah kelapa tu. Kan saya nikah nya ni ada kira buah kan. Tak ada dah, kita boleh faham dah. Kita mari siap dengan hok main dengan sokok lagi, dengan kering lagi. Nak nikah ni. Tak kira datang sini nikah. Kita mari jauh-jauh. Siap mari rombongan apa dah. Mari rombongan dengan siap baju lah, wangi lah, apa lah, semua hias apa semua dah. Hok pengantin pun siap ada apa semua ni. Jadi tak kenal siapa dia pengantin kita. Kenal atau tak kenal. Saya nak nikah dengan ni. Entah nama. Saya nak nikah dengan ni. Macam pengantin dekat apa wali dia kata saya nikah ke awak dengan orang ni, tunjuk isyarat contoh. Setuju tak setuju orang ramai setuju sah nikah. Cuma kita ni rasa tak cukup mana, maka kena jawab. Kalau nak cakap sungguh, kalau nak betul akad sungguh, baik jawab ke arah. Lepas tu kalau payah-payah kita baik akad nikah ke arah. Maka kita nak jawab senang. Kau tu nikah habis kita. Suruh dia apa tu ya. Pengantin tu suruh dia apa? Qabil tu nikah. Benar pula terima nikah. Benar tu letih lah. Mana Qabil tu nikah. Gitulah. Qabil tu nikah. Selesai masalah. Dah payah sangat akad nikah. Saya terimanya dengan mas kahwin lah apalah semualah. Orang kita buat payah, semua buat payah. Isyarat ni bagi dia tak boleh. Isyarat tu boleh dah. Dia tak tahu hanya saksi pula kata tak sah. Saksi pula dah kata tak sah. Orang tu bukan main pucat dia kata tak sah pula. Satu nafas kan? Satu nafas. Kena salah nafas. Letih lah. Saya terimanya nikahnya.
Oh, letih nak satu nafas tu. Saya Saya terima nikah dengannya, namanya itu. Ai payah tu. kedua lafaz jadi tak sah tu. Dua lapan tak sah. Itulah orang kita sebenarnya benda tu dia buat sangat. Sungguh sangat dia tu. Tapi bab bid'ah dia tak ada pun dia buat gitu. Sepatut benda bid'ah tu dia buat macam tu, tak apa dah. Baru dia tak buat dah bid'ah. Sepatut dia tak buat dah bid'ah. Benda syirik apa semua, benda khurafat apa semua dia tak buat sebab dia jaga seperti mana dia jaga seperti mana dia akad nikah. Kalau betul dia. Mari betul-betul dalil. Kata ada dalil, tak buat. Ada dalil tak? Tak ada tak buat. Kalau dia buat gitu macam dia akad nikah tu bagus pula. Tapi dah lah benda gitu dia berat sangat. Tiba-tiba bila benda bab bid'ah apa semua ni, dia geng-geng ke salah. Dia geng-geng ke. Ni karut. Habis itu. Wa bi qala hadatsana Makki Ibn Ibrahim qala akhbarana Hanzalah an Salim qala sami'tu Abu Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqbatul ilmu wa yazharul jahlu wal fitan wa yakthurul harju qila ya Rasulullah wa mal harju faqala hakadha bi yadihi faharrafaha ka'annahu yazidul qatla yuridul qatla. Dengan sana yang sampai kepada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kaminya Al-Makki bin Ibrahim. Al-Makki bin Ibrahim bin Bashir. Qala dia berkatanya telah menceritakan kepada kami Hanzalah. Hanzalah sini Hanzalah bin Abi Sufyan. An Salim daripada Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, mana anak kepada Abdullah bin Umar, mana cucu kepada Umar Al-Khattab. Qala dia berkatanya sami'tu Abu Hurairah, aku mendengarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkatanya yuqbatul ilm, akan diambilnya ilmu. Diambilnya ilmu seperti mana kita tafsir tadi, iaitu dengan kematiannya ulama. Ilmu tu akan diangkat ataupun dia akan diambil baliknya ilmu tu bila mana matinya ulama. Sebab dalam hadis ada sebut tidak dihilangkan ilmu tu dah, melainkan dimatikan ulama. Dimatikan ulama sehingga bila tak adanya ulama, maka mereka akan ambilnya guru mereka ni adalah orang jahil. Bila orang alim nak mengajar ni, kita sing ngaji, maka last sekali orang alim pun mati, pas mati orang alim tu, maka dia kena ngaji juga. Maka adanya orang jahil jadi tubuh dia. Maka tubuh dia tu orang jahil itulah yang akan ajar dia. Dia akan ajar kesesatan, dan dia tu jadi sesat menyesatkan. Waktu seperti mana dalam hadis. Wa yazharul jahlu, dia akan terzahirnya, mana terkembang biaknya, secara zahirnya akan berlakunya kejahilan. Mana serata tepat tubik keluar rumah pun semua orang itu jahil. Tak keluar rumah pun, dalam rumah pun jahil. Wal fitanu, dia berlakunya fitan. Fitan ni mana banyak musibah disebabkan kejahilan. Berlakunya kecurian, rompakan, rogu, zina, minum arak, apa lah semua ada berlaku. Bukan secara biasa dah, secara terang-terangnya orang buat jahat. Wa yakturul harju, dan akan banyaknya harju. Harju ni mana kekacauan. Harju ni dengan mana apa ni? Banyaknya keburukan. Harju ni dengan mana banyaknya keburukan, banyaknya kejahatan. Banyaknya kejahatan secara bercampur-campur. Bercampur bau. Mana sini gi sini pun ada orang kena orang, gi sini pun ada orang kena orang, gi sini pun ada orang wajah pada orang, gi sini pun ada orang kena pada orang. Mana tak ada tempat dia nak lari. Itu dia panggil harju.
Tapi sini ditafsirkan sedikit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang musibah yang terbesar sekali tentang harju. Musibah yang terbesar sini sahabat tanya ya. Qila ya Rasulullah, ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, wa mal harju? Harju yang dimaksudkan itu apa? Apa maksud dia? Faqala, lalu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata situ dia isyaratkan dengan tangan, hakata biyadihi, dia tunjuk dengan tangan dia, fa harrafaha. Harrafaha, dia geruk ke tangan dia. Mana geruk ke tangan dia, sama ada geruk gini kau gana kau, mana isyarat kepada ka'annahu yuridul qatla, seakan-akan dia maksud itu bunuh. Mana macam keruk dia tu kau gana kau. Sebab pancuk lah, betul pancuk. Waktu pancuk ni. Jadi isyarat kepada berlaku pembunuhan secara besar-besar dia. Mana ni asbab kepada apa? Asbab kepada kejahilan tadi. Ni hadis serupa dengan hadis sebelum pada ni, cuma ni macam hadis ni lebih memberi penjelasan lagi daripada hadis sebelum pada ni. Cuma nak beritahunya sini caranya memberi jawapan dengan tangan ni sabit daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga memberi jawapan dengan tangan. Padahal apa kata Nabi ayat dah? Orang itu dapat tabayat, Nabi tunjuk dengan tangan. Apa harju? Nabi ada? Nabi buat dengan tangan. Jadi harju itu Nabi isyarat dengan tangan saja. Jadi tangan tu, cara isyarat dengan tangan sehingga boleh faham tu, maka tu adalah cara sunnah dah. Cara sunnah dah. Maksud makna dia apa Ustaz? Makna dia bunuh, berlaku pembunuhan. Al-harju. Harju kekacauan. Berlakunya kekacauan. Isyarat. Huru-hara. Isyarat. Al-harju dengan makna huru-hara. Huru-hara. Bukan isyarat dengan tangan. Al-harju tu makna huru-hara. Harju tu makna dia. Hak selepas pada tu dia tunjuk isyarat tu contoh kepada huru-hara. Mana akibat daripada huru-hara tu berlakunya pembunuhan. Harju dengan mana huru-hara, harju juga dengan mana banyaknya keburukan. Sebab tu bahasa Habsyahnya, kalau bahasa Habsyah, orang Habsyah ni dia kecak Arab juga, tapi Arab dia lain sikit. Orang Habsyah kalau sebut al-harju dengan mana bunuh. Orang Habsyah. Tapi kalau orang Arab biasa ni dia al-harju ni dengan mana tersebarnya fitnah, mensebarkan fitnah, mensebarkan itu bercampur baunya keburukan. Mana semua tempat tu ada keburukan. Mana harju. Betul huru-hara. Dan ditafsirkan, kerana perkataan itu dapat keliru, ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud berlakunya pembunuhan secara besar-besaran. Ya, kalau kita tengok pun berlaku pembunuhan itu kadang-kadang tak ada sebab pun jadi bunuh orang. Kerana nak pada gelar tu sanggup bunuh orang. Isyarat dia macam mana? Isyarat dia macam mana? Isyarat dia sini dia sebut harakah. Harakah ni menggerukkan tangan gitu ya. Harakah ataupun harafah. Harafah ni mana? Geruk gitu lah. Sama ada geruk mana betul pancuk ke. Gitu lah mana. Dia tak ada ayat detail lah mana tangan tu lari sikit ni bukan tak ada. Tak ada lah, tapi maknanya betul macam hampir lah mana macam kalau kita kata gini pun boleh juga. Pancung gini pun boleh juga. Sebab ni tak penting isyarat macam mana, sebab isyarat ni mengikut keadaan uruf masing-masing. Isyarat kan mesti kena ikut perkembangan orang situ. Isyarat yang boleh difahami oleh sahabat yang mana situ maksudnya bunuh. Kalau Nabi tengok learning pun tak faham ada isyarat-isyarat. Isyarat-isyarat pelik-pelik kan. Sebab isyarat ni biasa ikut uruf, ikut kebiasaan orang, mengikut kaedah istilah orang setempat. Sebab tu saya kata tadi kan, orang Pakistan dia bukan isyarat gini, tak ada isyarat gini. Isyarat gini mana betul tak lah. Mana isyarat dia lain pada tu. Habis itu Abi qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Wahib qala hadatsana Hisham an Fatimah an Asma qalat ataitu Aisyah wa hiya tusalli fa qultu ma sha'nu an-nasi fa asharat ila as-sama'i fa idha an-nasu qiyamun fa qalat subhanallah qultu ayatun fa asharat bi ra'siha ay na'am fa qumtu hatta alani ala
alaniyal ghashiyyu atau ghashiyyu faja'altu asubbu ala ra'sil ma' فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم واثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثلا أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد. ثلاثا فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلته. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Qala hadatsana, dia berkatanya telah menceritakan kepada kami Wahai. Qala, dia berkatanya hadatsana Hisham, telah menceritakan kepada kami Hisham. An Fatimah, daripada Fatimah, an Asma, daripada Asma. Qala, berkatanya Asma, ataitu Aisyata, aku bertemu dengan Aisyah wahia tusalli, masa tu dia sedang solat. Faqultu, lalu aku berkatanya, masya'an nas, kenapa kadang orang ramai sekali ni? Fa asyarat ila sama, lalu dia pun tunjuk isyarat ke langit, yang mana masa tu sedang gerhana matahari. Masa tu sedang gerhana matahari. Fa idan nasu qiyam, maka tiba-tibanya tengoknya orang ramai ni, sebahagian mereka ni berdiri itu berdiri untuk solatnya gerhana. Faqala, lalu berkatanya Aisyah subhanallah, maka berkatanya Aisyah subhanallah. Situ tu sebut subhanallah tu isyarat dengan makna subhanallah. Isyarat dengan makna subhanallah ataupun sebut subhanallah. Dua tu makna. Gitu. Sebut subhanallah, menyebut zikirnya subhanallah, ataupun isyarat dengan makna kata subhanallah pun boleh. Dua makna tu. Qultu, aku berkata, Asma kata, ayatun, ayatun situ maknanya tanda ataupun alamat untuk azab pada orang ramai. Ayatun situ maksud dia alamat untuk azab pada orang ramai ke? Itu mana dia? Soalan dia. Fa asyarat bi ra'siha ay na'am. Kemudiannya Aisyah memberi isyarat dengan kepala dia, memberi maksudnya ya. Anggap ke macam mana? Faqumtu, lalu aku berbangun untuk salat, hatta alaniyal ghashiyyu, sehinggalah jadi pesennya, tipu pesennya, nak pesen. Jadi apa? Jadi gelap. Jadi gelap mata. Dia jadi nak pitah. Dia jadi nak pitah. Dia bangun tu dia rasa macam nak pitah. Faja'altu asubbu ala ra'si al-ma'. Lalu aku pun merenjiskan ataupun
metuaikan atas kepala aku air. Untuk hilangnya pitan lah, rasa nak pitan. Nak pitan ni kerana kata azab tadi lah. Azab tu nak pitan lalu lah. Bila orang kata azab Allah Ta'ala, bila azab Allah Ta'ala tu nak pitan, dia bangun lah terus nak bangun nak solat tu, nak bangun solat tu nak pitan. Nak pitan tu dia ambil air, dia tuai atas kepala. Tu mana dia? Fahamidallah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi peristiwa tu duduk dengan majlis, dalam satu majlis solat gerhana matahari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada situ. Maka selepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Taala, alaihi, dan juga menyanjungnya Allah Taala. Summa qala, kemudian dia berkatanya, Nabi ni berkhutbah gerhana bulan, gerhana matahari. Ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun lam akun uridu, yang tak pernahnya aku lihat dia, illa ra'aitu, melainkan aku sudah lihat dia fi maqami hadha, pada tempat kedudukan aku hari ini. Sekarang ni aku nampak, dulu aku tak nampak, lain ni aku nampak. Mana Allah Ta'ala tunjuk zahirkan setengah-setengah perkara kepada Nabi SAW, perkara baik. Bukan semua, setengah-setengah perkara. Hattal jannah wan nar, sehinggalah hattal jannata wan nar, sehinggalah ke syurga dan juga neraka. Tengok. Dia kata tengoknya syurga, tengoknya api neraka. Tengoknya syurga, tengoknya api neraka. Fa'uhiya ilayya, lalu diwahyukan kepada akunya, annakum, kamu semuanya, tuftanuna fi kuburikum, akan diuji di dalam kubur kamu semua. Kamu semua sekali ini akan diuji. Isyarat mula-mula kepada sahabat-sahabat anda, selain para sahabat pun termasuk kita semua sekali akan diuji di dalam kubur masing-masing bila mati. Kubur tu isyarat kepada tempat simpan. Tempat simpan kita. Mana saja tempat simpan kita, situlah kubur. Tak kira lah mana, dalam tanah ke, dalam gapur ke, tak kira. Sebab kubur asas silanya tempat simpan. Tempat simpan mayat kita. Dalam peti kan, dalam peti lah kita tanya kita, supaya dipanggil alam kubur ke. Kalau orang tu mati dalam laut kan, tak ada orang temu dia pun, situ dipanggil kubur dia. Itu dia panggil tu kuburnya di situ. Jadi tu kubur dia situ pun, dia akan ditanya seksa pun, akan diberi ujian oleh Allah Ta'ala pun di kubur tu lah. Situlah kuburnya. Benda tu berlaku, cubaan ataupun cubaan ujian itu yang akan menimpa kamu di dalam kubur tu seperti seumpama au qariba, au situ mana syaknya rawi kata qariba ataupun hampir-hampir. La adri, aku tidak mengetahuinya. Sini dia perawi tu kata, perawi kata la adri ayat dzalika qalat Asma. Aku tidak tahu yang mana satu yang disebut oleh Asma, sama ada pakai misla ataupun qariba. Misla dengan mana seumpama, qariba dengan mana hampir-hampir. Tak hampir-hampir dengan nak sama tu, lebih kurang sama mana dia? Min fitnatil masih dajjal, dia seumpamanya ataupun hampir-hampirnya dengan seperti mana ujian yang akan ditimpa masa hidup ni, ketika hidup ni, fitnahnya al-masih dajjal. Disebut al-masih semata-mata dia tu tipu, dikata dia tu nabi. Dia sebut kata masih. Al-masih bahasa Arab dengan mana menyapu. Mana dia menyapu habisnya orang mukmin, tinggal semua jadi orang kafir lah. Lepas tu Nabi Isa pun dia panggil Al-Masih juga. Al-Masih Isa bin Maryam kan? Al-Masih juga dia. Dan Al-Masih itu adalah Al-Masih sebenarnya.
Jadi sebenarnya Dajjal ni dia pembohong. Dia mengatakan dialah Nabi Isa. Dialah Nabi Isa, dialah Nabi. Padahal Nabi yang sebenarnya Nabi Isa. Sebab itulah bahaya kita duduk suka buat bid'ah, duduk suka buat syirik, suka kita dengan taksub pada guru kita, akan jadi termasuk di kalangan set-set puak-puaknya Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal golongan-golongan yang kena tipu semua duduk situ. Kena tipu. Dia tak kenal guru dia sebenarnya. Dia kena tipu ke guru dia. Sebab tu kita tengok tak pelik di kalangan orang tu kadang-kadang ditipu hidup-hidupnya oleh guru dia, yang mana guru dia keluarkan hadis. Hadis tu betul hadis palsu, yang guna atas nama Nabi SAW, tapi pengikut dia tetap taksub. Pengikut dia tetap taksub. Maka kalau nak terima dia, mereka ni nak terima Dajjal lebih mudah lagi dia buat dia nak terima Dajjal. Sebab Dajjal bukan sekadar mulut saja dia sebut. Dia tunjuk syurga, tunjuk neraka. Tunjuk syurga, tunjuk neraka. Dan biasa orang kita nak kepada logik, nak kepada kesenangan sementara, nak kepada bukti yang boleh nampak kelih ini. Jadi dia nampak, tengok ni, dia kata ni betul dah ni. Sebab tu dia panggil Al-Masih Dajjal. Jadi seumpama juga ujian-ujian yang akan ditimpa di dalam kubur tu sama saja dengan ujian-ujian yang ditimpa sebelum pada mati, iaitu Dajjal, Al-Masih Dajjal. Jadi ia akan ditanya dalam kuburnya apa? Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Apakah ilmu kamu, apakah pengetahuan kamu tentang orang ini? Orang ini kamu tahu apa tentang dia? Apakah ilmu kamu yang kamu tahu tentang orang ini? Yang dia tunjuk tu Nabi Muhammad. Dia tak tulis situ Muhammad Tadai kau apa, tak ada tulis. Tak ada tulis. Cuma tunjuk orang itu saja. Nabi Muhammad saja tunjuk. Apakah ilmu kamu yang boleh kamu jawab siapa dia ni? Sebab ilmu saja kita boleh jawabnya orang itu siapa. Kita belajar Quran, kita belajar hadis, dengan ilmu tu saja kita boleh jawab siapa dia. Sebab cerita hadis ni masa Nabi hidup. Maknanya masa sampai hidup, Nabi hidup, sahabat ko, orang Arab mana yang pernah jumpa Nabi dah, dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Malaikat jawapan dia nya jawapan selain pada itu. Dan begitu juga dengan kita ilmu pun sama. Kita boleh jawab dengan ilmu. Kalau kita boleh jawab apa, kita boleh jawab dengan ilmu. Maka bila ditanya soalan tu oleh malaikat dalam kubur tu, fa ammal mu'min, manakala orang mukmin ataupun syaknya rawinya awil muqin, ataupun orang orang yang yakin. Orang yang yakin, sebab ilmu ni sebenarnya kali membawa kepada orang itu jadi yakin. Yakin kepada kebenaran. La adri ayyuhuma qalat Asma. Aku tidak tahu, yang perawi kata, yang mana satunya yang pernah dikatakan oleh Asma. Fa yaqulu, lalu berkatanya orang hak duduk dalam kubur itu, huwa Muhammad, dia tu adalah Muhammad. Huwa Rasulullah, dia tu adalah Rasulullah. Ja'ana, dia datang jumpa dengan kami. Dia datang bawa kepada kami bil bayyinat, dengan dalil bukti mukjizat, wal huda, dan juga petunjuk yang dia bawa. Fa ajabnahu, lalu kami menyahut seruan dia. Ajabnahu, kami terimanya sawatan dakwah mereka dia. Iaitu terima macam mana? Wattaba'nahu, kami turut dia. Kami turut dia, kami ikut dia. Bukan sekadar cinta-cinta saja. Jadi kita turut Nabi. Kita menyahutnya apa yang Nabi SAW kata. Perintah dia kata, kita sami'na, kami terima. Sami'na, ta'na, amanna, kami beriman. Kullu min 'indi rabbina, semua sekali mari daripada Rabb kami. Percaya belaka. Hak mari daripada Rasulullah, kullu min 'indi rabbina, semua sekali itu mari daripada Rabb kami. Kami percaya semua. Tak ada kata hadis ni, ada ni kena takwil ni. Kita
kita buat tak support dalam hadis. Hadis ni kena ustaz kita hurah sikit. Ayat Quran, tak boleh ni ayat Quran ni kena hurah sikit. Ni guru kita kena bagi tahu makna lain. Sebab guru kita buat benda lain. Hadis kata benda lain. Tak boleh. Mesti ada penjelasan. Jadi penjelasannya apa tak betul? Khulasah penjelasannya yang tak betulnya guru Nabi tak betul. Kesimpulannya Nabi tak betul. Guru kita betul. Hadis betul dah ada. Hadis betul dah, tapi guru kita dia bagi makna lain. Bila makna lain, yang betulnya yang guru kita. Maksud apa? Ya Nabi tu tak betul. Maksud dia. Cuma dia tak tergamuk yang kata Nabi tak betul. Dia kata guru dia betul. Itu saja. Dia tak tergamuk ya nak kata Nabi tak betul. Nabi tak betul sangat ni. Tak betul mana Nabi ni? Yang betulnya siapa? Yang betulnya kita ataupun tu kita lah betul. Tu kita bagi tahu tu itulah betul. Ya Nabi kata tu tak betul mana tu. Tak ada penjelasan mana tu. Cetek tu. Cetek tu tak dalam. Guru kita ajak dalam, dia kata dalam. Guru kita ni dia bagi ilmu pada kita ni tahap siap masuk siap dah. Kita ambil daripada Nabi tu macam kita ambil daging saja. Ambil daging saja, ambil beras saja. Yang guru kita ni dia siap masuk dah kita. Dia masuk dah semua sekali campur apa kita tahu. Kita ambil makan. Kita ambil mana? Nabi bagi daging, kita ambil daging. Nabi bagi beras, kita bagi beras. Lepas tu kita masak ikut acuan siapa ikut resipi siapa ikut resipi Nabi. Nabi aja. Bukan ikut sedapnya resipi guru kita. Guru kita dia nak resipi ni. Dia kata dia sedap gini. Sedap dia sedap. Bukan Nabi sedap. Wattaba'nahu huwa Muhammad. Dia sebut lagi dia ni adalah Muhammad. 3 kali dia kata. Dia Muhammad dengan yakinnya dia kata ni Muhammad. Tak ada bagi tahu nama siapa. Kita akan boleh jawab ni Muhammad. Kalaulah kita ikutnya ajaran Nabi. Kalau kita ikut sunnah, maknanya kita tak buat bid'ah. Ikut sunnah kita boleh jawab ni. Gambar yang kata bila masuk dalam kubur marubbuka marubbuka. Ni soalan ni orang tak dijawab ni. Soalan ni tak dijawab ni. Hadis sahih dalam Bukhari. Masuk di alam kubur, soalan yang akan ditanyanya ma ilmuka bi hadzal rajul. Apakah ilmu kamu tentang orang ni? Itu yang soalan. Soalan tu gitu saja. Dan kita kena jawab. Dan kalau kita jawab selain pada tu, kita akan kena azab. Seperti mana dalam hadis. Fayuqal lalunya dikatakan kepada orang tu hak dalam kubur tu, orang yang masuk dalam kubur tu, hak kena tanya tu, nam salihah. Tidurlah tenang, tidurlah sedap-sedap yang kamu tidur. Tidurlah. Tidur semula. Sebab istilah bagi orang yang ada dalam kubur ni istilah tidur. Sebab tu dalam bila dalam surah Yasin kan, man ba'atsana min marqadina hadza. Siapakah yang membangkitkan kita duduk tempat tidur kita ni. Sebab nak kata orang kafir yang kena azab dalam alam kubur ni, seumpama mengelas sekali, seumpama macam tidur. Ngelas sekali tu dia bangun-bangun tu tiba-tiba akhirat. Yang macam gini lah kita sebelum kita mati. Bila mati ni umpama macam tidur. Tidur bangun-bangun tu dari kubur. Lepas tu dari kubur tu duduk lama dalam kubur tu, bangun-bangun tu akhirat pada mahsyar. Sebab tu perkataan yang akan sebutnya man ba'atsana min marqadina hadza. Siapakah yang membangkitkan kita, yang gerak kita ni, yang kejutkan kita ni daripada tempat tidur kita ni. Dia kata tempat tidur dia dari kubur. Dia kata gitu. Sebab siapa tak teringat lah. Kan kita baru bangun tidur, kita tak ingat habis lah. Semua apa, kita rasa macam mimpi lah semua. Semua sekali selepas sebelum pada ni kita rasa macam mimpi lah. Sengsara, azab kau, susah, senang kau, apa semua kita tu tak tahu apa. Jadi kita akan kata man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa yang bangkitkan kita ni daripada tempat hidup kita. Jadi ni sama juga itu nam salih, tidurlah dengan tenang. Qad alimna, kami sudah tahu dah.
Sebab sudah cantik kan. Kami sudah tahu dah. In kunta lamuqinan bihi. Kamu betulnya orang yang yakin tak ada dia. Wa ammal munafiq. Seorang lagi adalah munafik. Disebut sini perkataan munafik ataupun situ disebutnya syaknya rawi awil murtab ataupun orang yang ragu. Sebab orang munafik, kenapa disebut munafik? Tak sebut orang kafir. Kerana istilah sini istilah pada orang Islam. Istilah orang munafik ni kepada orang Islam ya. Kita tak panggil munafik ni kepada orang kafir. Orang kafir kita kata kafir ya. Istilah orang munafik ni digunakan pakai kepada orang Islam. Jadi disebut sini munafik. Ataupun syaknya rawi sini murtab, orang yang ragu. Orang yang ragu benda tu dia tu Islam tapi dia masih lagi ragu dengan Islam. Ataupun murtab sini dengan mana lebih umum lagi, tak kira lah orang Islam kau atau orang kafir. Sebab lawan kepada mungkin dia orang yang yakin, murtab orang yang ragu. Gitu. Dia akan jawab apa? La adri, aku tak kenal dia ni. Tak tahu. Bila tunjuk orang itu ma'ilmu kami hadar rajul, dia kata la adri, aku tak tahu. Qalat qal la adri ayu dhalika. La adri mula-mula ni hak lain. La adri, aku tidak tahunya ayu dhalika qalat Asma. Aku tidak tahunya yang mana saja perkataan hak Asma sebut. Itu munafik atau murtad. Selepas pada tu, la adri selepas pada tu. Fayaqulu, lalu orang itu akan kata, la adri, aku tidak tahu. Dia akan jawab, tidak tahu. La adri mula-mula tu kata-kata rawi, bukan kata ahli kubur tu. Kata-kata perawi. Dia ragu sama ada perkataan yang digunakan oleh Asma adalah perkataan munafik ke ataupun murtad. Kemudiannya selepas itu barulah kata-kata daripada Asma mari daripada hadis Nabi yang mana dia kata la adri, dia akan sebutnya la adri, aku tidak tahunya. Sami'atun nasa, aku mendengar orang ramai. Aku dengar orang ramai kata yaquluna syai'an, mereka berkata sesuatu hukum lah apalah semua tu. Dia kata faqultu, lalu aku pun sebut seperti mana mereka kata. Ni biasanya orang yang beramal mengikut orang ramai. Kita tengok orang ramai buat maulud, dia pun buat maulud juga. Orang dia tengok orang ramai ada buat tahlil kubur, dia buat tahlil kubur juga. Kata tak kira lah semua orang buat tahlil kubur nak masuk neraka belakang. Kalau tanya siapa nak masuk neraka, semua orang tak masuk neraka. Tanya Hindu, Buddha tu siapa dia nak masuk neraka? Tak ada orang nak masuk neraka. Tapi perbuatan dia tu yang menyebabkan dia masuk neraka. Tanya nak masuk neraka, orang yang buat jahat tu semua orang tak masuk neraka. Tanya orang curi tu, dia nak masuk neraka ke tak? Tak sih. Dia tidak mahu masuk neraka. Tapi kenapa dia buat itu? Membuat juga isyarat kepada dia nak masuk neraka lah kira-kira. Ya, barulah isyarat. Tapi bukanlah dengan masuk. Kalau tanya dia nak masuk tak? Masuk. Kerana amalan dia. Jadi sini pun sama juga. Dia ikut orang ramai. Orang ramai kata benda tu boleh buat, dia kata boleh juga. Ilmu ada tak? Tak ada ilmu. Orang tu ustaz tu kata tak kira salah ustaz tu. Tak kira lah tak betul ustaz tu. Dia kata tak kira lah ramai-ramai ustaz ni tak betul maka masuk neraka bagi. Dia kata gitu. Lepas tu dia kata ni semua orang yang pakat ramai-ramai. Tak apalah kalau kita ramai-ramai kita masuk neraka pun jemaah. Masuk neraka jemaah ni Allah Ta'ala pun tak tergamuk dah. Kita berkapih belakang orang kata Islam apa ni. Akhirnya Allah Ta'ala nak tergamuk, yang Allah Ta'ala nak masuk ke kita dalam neraka. Kita dah maya tak berhenti ni. Kita buat bidang sikit-sikit gitu ya. Untuk comelkan lagi. Sebab tu kita kata hasanah. Hasanah nak comel-comel lagi. Tujuan untuk comel. Kita tak kira lah Allah Ta'ala tersuka. Comel-comel ni Allah Ta'ala mesti suka. Saya ingat dia jawab biasa di madrasah itu. Dia kadang-kadang dia nak comel. Kita nak jawab soalan. Kita biasa di sana, di jamiah sana.
Dia soalan dia 3 soalan ya. 3 soalan. Kalau kita tak boleh jawab soalan, biasanya kita buat comel-comel sikit. Soalan tu kita tulis balik. Soalan tu kita tulis balik. Soalan tu, lepas tu jawapan pun jawapan ringkas kan. Tak boleh dah jawab. Soalan tu boleh jawab kan. Tak baca. Bunga sikit. Maka buat bunga apa semua siap. Dia bunga. Dia orang Pakistan dia minat bunga. Jadi kita buatlah bunga lah, apalah, garis lah, buat kotak pun comel, kita buat pering, si ada pering apa semua. Dengan ada lukis ke, ada bunga-bunga sikit. Macam jewa-jewa sikit lah dia tulis kita kan. Tulis semua sekali tu. Boleh lah makan 5 ke 10 ke. Boleh lah. Boleh lah 5 10 tu pahala merkah. Daripada kuasa. Kalau tak buat gitu, dia punya kuasa dulu. Kalau buat dia kira ada daya usaha. Dia kira ada daya usaha. Okey lah, dah kira nampak bunga-bunga dia kira bagi lah 5 ke 10 markah. Dan kita kena purata semua markah untuk jadi pas biasa kena semua markah. Jadi ada batu 5, 10 tu kira okey lah. Biasa dia buat gitu lah. Semua itu saya gitu. Kadang-kadang soalan dia tulis balik. Soalan dia tulis balik. Jadi kalau kita boleh jawab satu soalan, campur dengan 2 soalan lagi yang kita tak boleh jawab tu, tapi boleh 10 markah. 40 markah sudah pas biasa. Kalau kita jawab satu soalan, kita boleh 30. 30 campur 10, 40 pas dah biasa. Jadi senang nak pas biasa. Kalau kita belajar kerana nak pas biasa, senang ya. Baca semua sekali malam tu sampai cerah. Pagi tu kita pun biasa jawab 3 soalan. Ni betul bunga lah. Tapi kita tak boleh buat ni kat Allah Ta'ala, tak boleh. Ni kau orang makhluk boleh lah. Awak makhluk dia bagi ikut markah 5 ke 10. Tapi kalau kita nak buat kat Allah Ta'ala tak boleh ni. Sebab Allah Ta'ala tak kira semua. Sebab tu dah dikira salah. Dikira salah juga. Walaupun kita buat pada ni lah, mana pada masyarakat orang ramai ni. Kalau kita buat benda yang sama, kalau kita tak jawab soalan, kalau kita biasa kita jawab soalan yang lain sekalipun, taknya kita tak dapat markah kalau sebenarnya. Jadi begitu juga Allah Ta'ala dalam bab sebenar pun Allah Ta'ala tak kira semua kita buat tu, walaupun nampak bagus, nampak elok, nampak comel, tetap tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kerana nilai di sisi Allah Ta'ala berdasarkan ilmu. Ada inilah hak bahaya. Kita dalam alam kubur ni akan ditanya dah soalan-soalan ni. Soalannya, kamu buat amal ni mengikut ilmu yang disampaikan kepada kamu ke, ataupun kamu beramal tu mengikut orang ramai-ramai? Sebab itulah kebanyakan mereka kata minum la ya'lam la yu'minu kan. Kebanyakan orang ramai ni tidak beriman. Walakin aktsaruhum la yu'minu. Kebanyakan orang ramai ni, semua orang ramai ni tak beriman. Kalau sebut kata kebanyakan orang tak beriman. Sebab tu kita tak boleh nak ambil istilah beriman ni tengok ramai sikit. Ramai itu betul, sikit itu salah, jangan. Berbahaya gitu. Kita kena tengok ilmu, berdasarkan ilmu. Betul salah ilmu. Bukan betul salah tu kerana ramai sikit. Habis itu. Habis dah. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا الفقه. اللهم اجعلنا من الراشدين. يا عليم علمنا، يا خبير اخبرنا.